Perkara yang boleh membatalkan iman. Iman boleh terbatal melalui i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Yang pertama dari sudut i'tiqad, iaitu tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan al-uluhiyah, al-nubuwah, al-ghaibiyah dan al-syariat. Yang kedua, perkataan, percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Yang ketiga, perbuatan, melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Seterusnya kita akan lihat kepada batal iman melalui i'tiqad. Yang pertama dari segi al-uluhiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua dari segi an-nubuwah. Yang ketiga dari segi al-ghaibiyah. Yang keempat dari segi al-syariah. Batal iman melalui i'tiqad yang pertama iaitu al-uluhiyah, ketuhanan, iaitu mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, iaitu al-khaliq. Yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang ketiga, menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah seperti mengatakan Allah mempunyai anak dan isteri. Yang terakhir, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Seterusnya kita akan lihat batal iman melalui i'tiqad dari segi al-nubuwah, iaitu kenabian. Yang pertama, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Dan yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi terakhir. Seterusnya kita akan lihat kepada batal iman melalui i'tiqad dari sudut al-ghaibiyah, yang bermaksud perkara-perkara ghaib. Yang pertama, mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Yang kedua, mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Yang ketiga, mengingkari kewujudan alam barzakh atau azab kubur. Kita lihat pula batal iman melalui perkataan. Yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Sebagai contoh, saya tidak lagi beragama Islam. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan untuk zaman moden ini. Dari sudut penafian akidah Islam, saya tidak percaya adanya malaikat munkar dan nakir. Rasulullah berbuat dosa. Rasulullah pun mungkir janji. Nabi seorang pendusta. Dari sudut mempersendakan hukum hakam Islam, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi kerana amalan kuno bila telah menyala, iaitu melakukan azan solat seperti anjing. Batal iman melalui perbuatan pula. Yang pertama, memulihkan dan melakukan upacara ibadat agama lain. Yang kedua, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja.
Dan yang ketiga pula, meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Yang keempat, mengubah mashaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, nama-nama Allah di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Sekarang kita lihat pula contoh batal iman melalui perbuatan. Yang pertama, menghina Al-Quran seperti mengoyakkan, membakar, memijak dan mencampakkan sesuka hati. Yang kedua, memakai salib dengan anggapan sebagai pendinding. Sekian sahaja penerangan untuk tajuk ini. Kita jumpa di video lain. Bye-bye.